Darah diturun 20 hari, 1 hari warnanya hitam, 10 hari hitam, 10 hari warna merah. Berapa hari dia kena katak? 10? Mana kita ambil? Berapa hari? Ha? Berapa hari? Kau berani-berani jawab. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari. Sekarang bila darah tadi mana hitam, itu darah haid. Jadi yang merah tu baki dia 5 hari lah tuan-tuan. Sebab sebanyak haid 15 hari. Sekarang tolak 10 hari. Jadi yang baki tu 5 hari. Yang depan 16 tu memang kena semayang. Tu darah istihadah dia, darah penyakit. Faham? Kalau dia keluar darah hitam 5 hari, bukan kuning 5 hari, coklat 5 hari. Berapa hari dia kena katak? Berapa hari kena katak? Tak ada katak dia. Kodok ada katak dia. 5 hari, 15 hari. Dalam tempoh 15 hari, apa warna sifat darah tu tetap haid? Bila haid tak adakah? Ya, nu'maru bi qada'is salat wa la nu'maru bi qada'is siam. Ya, kami disuruh qada' mana puasa, nu'maru bi qada'is saum. Kami maknanya disuruh qada' puasa wa la nu'maru bi qada'is salat, dan tidak diharap mengqada'kan sembahyang. Sembahyang tidak kena. Dan hilangkan olehmu cemar-cemar daripada badan kamu, terutama manik, benda yang menyekat air sampai. Ya, jaga tu. Kadang dipakai gentu, dia pakai apa, sembahyang tak dibersihkan, menyebabkan air tak sampai, tak sah mandi. Bila tak sah mandi, jawab dia apa? Habis sembahyang dia tak sah. Satu lagi, mandi kena terang ya, kena jaga betul ya. Mandi hadas, satu benda yang banyak dia orang keliru. Kalau dia mandi tak duduk, jawab dia memang mandi dia tak sah. Faham? Ini kena cerita Bila mandi hadas, masyraf tu masyraf. Halakat dubur. Kita kalau buang air besar, kerutan dubur tu keluar kan. Yang tu ulama fiqh letakkan hadduz zahir. Bila had zahir, mana dia kena basuh. Kalau dia tak tekan sikit, dia tak keluar, jawab dia tak basuh. Bermakna ada anggota tak basuh, jawab dia mandi hadas tak sah. Bila mandi hadas tak sah, habis semua semayang semua kena qada balik. Jaga tu. Ya. Itu ulama letakkan hadduz zahir. Ya, jadi kena tekan sikit dia keluar, maknanya halakat dubur dah kena basuh. Yang tekan kokok buah sila kan. Kemudian maka engkau ambil air sembahyang yang terbaik sebelum mandi hadas besar tu, ambil sembahyang tu. Dan kaifiat dahulu samalah. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka tuangkan olehmu akan air ke atas kepalamu 3 kali serta engkau berniat mengangkat janabah dan barang sebagainya lah. Ya, kita tuang air kepala, kita berniat saja aku mengangkat hadas besar atau angkat hadas nifas, ada haid itu khusus. Kalau umum hadas angkat hadas besar. Nawaitu raf'al janabah boleh ke? Saja aku mengangkat akan janabah. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air ke dalam ke atas pihak kanan, itu yang sunat ni 3 kali. Kemudian pihak kiri 3 kali, dan hendaklah engkau gosok. Ya, lepas tuang tu kita gosok gatakan semua air tadi. Ya, pada badan dan belakang. Dan hendaklah engkau selati rambut. Ya, kalau rambut ada tu selat. Kalau ada cotang, kalau perempuan semua buka, jangan air tak sampai, nanti tak sah mandi, menyebab semayang pun tak sah. Dan engkau sampaikan air kepada segala lipatan badan. Kan? Ada setengah orang gemuk kan, badan dia 3 tingkat. Berlapis-lapis. Kalau tak bersih, berdaki dalam. Atau semua kena bersihkan tu. Sampaikan air, jangan tak sampai air. Dan engkau peliharakan olehmu daripada menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil semayang. Jangan ambil semayang pakai sarung tangan. Macam tu. Wah, ni lain macam. Sebab bila kita angkat ada besar, terangkat ada kecil. Ya, bila terangkat ada kecil, dia tak payah ambil semayang. Tapi kalau kita sentuh balik, dia batal lah. Jadi kalau tak nak ambil semayang, kita selesaikan niat. Jangan basuh tempat wuduk dulu. Kita basuh settle ke tempat rumah luar dulu. Dah settle semua, okey, baru kita ambil. Jadi kita basuh je muka kang, ada kecil mesti terangkat. Kita basuh tangan, ada kecil tangan terangkat. Ya, dan seterusnya. Jadi lepas tu ambillah, tak payah ambil wuduk. Tapi kalau kita basuh, dah selesai muka, lepas tu kita sentuh balik, ada batal. Batal yang muka tadi. Ya, kemudian kaki tak, ada kaki dia, maknanya apa? Terangkat atas tu. Sini tak tertib tak ada tertib. Kat kaki tadi dia basuh kendian, jadi kaki punya ada kecil tak. Jadi kalau dia ambil semayang, basuh muka, basuh tangan, apa kepada kaki tak payah. Sebab dah terangkat. Dia orang terpanjat, dia besin lain besin kan. Ni dia bercampur dengan ada besar, dia lain hukum ni. Angkat yang besar, terangkat yang kecil ya. Maka jika tersentuh tanganmu dengan zakarmu, kembali engkau mengambil air sembahyang. Itu yang terelok itulah. Kalau tak masuk dalam amal, dia masuk dalam babul izalah atau dalam babul turuk, dia tak perlu berniat. Seorang ni tak Islam, dia belajar tentang fiqh, alim, dapat PhD dia. Dia tak masuk Islam. Kawan dia meninggal, ya, maka dia mandi. Ya, apa hukum? Sah. Bila nak semayang kan, boleh. Dia biasa. Sebab mandi ulama masukkan dalam babul turuk atau babul izalah, bab menanggalkan najis, maka tak perlu niat. Ya, pada dalam babul tibak, bab sama kulit, maka kalau orang kafir buat kena cara sah. Ya, sebab dalam bab sama dia kena hilangkan dia punya apa, lendir bau. Dia pakai alat, kalau dulu mandikan ni lah macam-macam kan. Sekarang dengan alat-alat moden, alat-alat kimia kan, dia boleh hilang. Mana maksud dia sama, maka hukum dia sah. Kecuali kulit yang tak boleh suci lah, kulit bintang 3. Kulit bintang 3. Kalau kulit tuan-tuan dia tengok tiga tu kulit babi gitu. Ya. Dan babi sekarang telah dibahas dalam parlimen. Kan? Zaman Jepun tak nak bahas babi dalam parlimen, tuan teruk. Dalam parlimen dia bahas babi kan. Berat tu.
Sekali lagi ada menteri babi lah. Menteri jaga babi. Tak tahulah siapa dia jaga. Allah karim. Jadi maknanya bila itu biasa antara bab turuk atau bab izalah dengan bab amal. Kalau wudu ulama letakkan bab amal sebab ada kena niat. Ya, ada kena niat. Habis. Jadi bila dia niat mandi hadas dimasuk dalam bab amal, kena dia air kepada tubuh tu terus kita masuk niat. Saja aku angkat ada besar, saja aku angkat akan janabah. Tapi kalau dia dirus air, dia tak niat, setengah berdi tu, setengah centong dia tu, baru dia niat, maka start daripada niat tu dikira. Yang tadi yang kosong tak ada apa-apa. Ini kena faham situ. Di sini banyak orang silap faham. Diingatkan iqtiran itu syarat. Ya, sertakan niat tadi tu pada awal tu syarat. Tak. Di syarat dia mesti serta tu untuk dikira. Bila terserta niat, okey, basuh tu dikira. Nanti hilang kalau was. Dia ingatkan ni kali pertama tu, sap masuk. Tak masuk cedok lagi. Tak masuk lagi. Oh, setengah bola air tak masuk niat lagi. Ambil cedok je. Lepas tu kita niat. Kalau cedok kita tengok niat, yang pertama itu terus kira lah. Kalau kita cedok tak masuk lagi, kemudian dah tengah tu baru kita pasang sap lintas niat, start daripada tu baru dikira. Itu saja. Tadi dalam berlaku was. Ya. Jadi masalah sekarang tayamum ada beberapa kes. Pertama, dipakdil mak, tak ada air terus. Maka tak dapat air sini ada beberapa perkara. Tak dapat terus, mana musim kemarau yang tak ada air. Ataupun dia ada air tapi tak boleh sampai kepada air, nak ambil tak boleh, musim perang misalnya dekat kawasan musuh, atau ada binatang buas misalnya dia, ya, atau masalah tak dapat air. Yang kedua, ada air tapi nak digunakan untuk keperluan dia, nak minum, kalau tidak dengan padang pasir dia minum, dia apa namanya, ambil tayamum, air tak habis, mungkin dia kematian kehausan. Ketiga itu boleh tayamum. Itu masalah tak ada air. Masalah satu lagi, ada air tapi tak boleh pakai. Sebab nasihat doktor yang adil, dia tak boleh pakai air sementara ni. Kalau dia pakai air menyebabkan penyakit dia lambat baik, atau menyebabkan boleh binasa tubuh badan dia. Ketiga itu dia tak pakai air, dia tayamum. Maka orang yang macam ni dia nampak air pun air tak batal. Sebab kes dia tayamum bukan kes tak ada air, tapi kes tak boleh pakai air. Ya, walaupun dia nampak air berkolar pun tayamum tak batal. Kalau dia tayamum kena lipat dia mak, kena tak ada air, bila nampak ada air batal. Ya, dia nampak dia dah ambil tayamum, lepas tu hujan pun turun, habis batal tayamum dia. Dia kena ambil sembahyang dia. Ya. Orang yang dipanggil damul maksum, darah yang maksum. Ya, bukan pangkat maksum. Pangkat maksum Nabi dan Rasul dia. Ni damul maksum. Dalam fiqh dipanggil darah yang maksum. Apa maksud dia? Darah yang dia ni dipelihara. Kalau siapa tumpahkan darah dia, maka orang ni akan dikenakan kisas bunuh balas. Adapun kalau ada situ orang yang damun ghairul maksum, darah dia tak dihormati syarak. Ya, contohnya apa? Tarikus salah. Orang meninggalkan semayang, suruh taubat, tak nak taubat, kena penggal. Tiba-tiba dia ada situ dalam semayang, maka air tu ada. Kalau kita tayamum, kita ambil semayang, menyebabkan dia tak dapat air, mungkin mati. Kita ambil semayang, dia nak mati, pergi mati ni. Itu hinanya orang tak semayang tu. Pada dalam kapal nak terbalik ni, nak buang barang ke nak buang orang tak semayang, pergi buang orang tak semayang. Biar dia terjun luar tu. Itu maknanya apa? Tarikus salah, orang meninggal semayang ni amat hina. Ya? Jaga tu, sebab dia memutus. Tidak ada perkara yang paling hina bila seorang memutuskan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Itu habis hina dah. Binatang pun lagi baik. Kemudian tayamum dia ada beberapa maratib. Ya? Tayamum dia ada beberapa peringkat. Pertama, peringkat dia, kalau dia ambil tayamum, dia niat akan mengangkat fardu, maka dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Contoh, nawaitu tayammuma listibahati fardis salah, dia niat 8 fardu. Ya, nawaitu tayammuma listibahati fardis salah, saja aku tayamum kena mengharuskan fardu semayang, maka dia boleh buat semayang fardu satu, sunat tak banyak. Tapi kalau dia tak niat fardu, dia tak boleh buat fardu. Contoh, nawaitu tayammuma listibahati salah, saja aku tayamum kena mengharuskan semayang, dia tak sebut fardu, maka fardu dia tak boleh buat. Dia boleh buat sunat dan bawah dia. Contoh bawah dia apa lagi? Menyentuh Quran atau boleh. Tapi kalau dia niat menyentuh Quran saja, bawah lagi, bawah dia semayang sunat pun tak boleh. Dia nak ambil Quran, kedudukan tak apa, elokkan dia nak alih. Nak ambil semayang tak ada, musim kemarau, tayamum. Nawaitu tayammumah listibahatil masil misaf, saja aku tayamum kena mengharuskan menyentuh Quran, maka dia boleh menyentuh Quran itu. Yang semayang sunat tak boleh. Dia 3 martabat tu dia. Ya? Sebab apa dia kata gitu? Sebab tayamum ialah dipanggil taharah ad-darurah. Ya. Tayamum ialah taharah darurah. Ya, bentuk taharah yang dalam masalah dia kesuntukan, tak ada air. Sebab tu dia kena ta'yin betul-betul, sebab dia baru dia boleh buat. Masuk waktu, ya. Baru dia boleh tayamum. Kalau belum masuk waktu tak boleh. Ya. Sebab bila kita contoh, kita masuk pukul 12 tayamum. Agak-agak setengah jam 10 minit nak asal zuhur, hujan pun turun. Apa jadi tayamum? Sisi kosong ni. Sebab kena masuk waktu dulu. Satu, sebab dia tak boleh angkat hadas. Yang kedua, tayamum dia tidak mengangkat hadas. Kalau air semayang dia angkat hadas. Sebab tu selagi dia tak batal, dia boleh guna. Kalau uliak banyak wuduk isyak sampai subuh, dia tak batal. Tayamum tak boleh. Tayamum taharah darurah, maka dia tak kuat. Dia boleh angkat satu fardu je. Yang sunat tak apa. Ya. Kalau cincin tu pemukul, tak boleh tanggal, sunat tanggalkan. Kalau cincin tu yang dipukul untuk wuduk, untuk tayamum tak boleh. Ya. Cincin kita pukul kali pertama, elok kita tanggal. Tapi kali kedua wajib tanggal. Faham? Bila kita cerita pertama, untuk mana? Untuk muka. Muka tak ada masalah siapa.
Tapi bila pukul kedua untuk tangan, cincin ada, wajib tanggal cincin. Memang tak terkata jawab dia. Sebab tanah bukan jisim yang latif. Berbeza air jisim yang latif, jisim yang lembut. Ya, kita ambil semain, kita putar-putar pun air tu boleh kata. Kalau tanah dia tak ada kata. Sebab tu kena buka. Cincin kena buka pada darbus sani. Pukulan yang kedua tu. Sebab pukulan kedua untuk tangan. Maka kalau pukul, kita nak sapu kat tangan, tiba ada hail benda yang menghalang cincin, menyebabkan tak boleh kata. Ya, jika ada padamu cincinmu, maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua siku. Man sampai ke siku. Ini mazhab Malik sampai ke pegangan tangan. Kalau mazhab Syafi'i sampai siku. Mazhab Syafi'i tayamum sampai siku kiasan alal wudu. Kita kias pada wudu. Ada pun mazhab Malik dia kalau tayamum sampai pergelangan tangan dia. Ya, dia tayamum pusing gini dah. Wah, ringkas. Sebab apa? Kiasan alal had. Kalau dalam ayat kan as-sariq was-sariq kata Pak, tahu idea mana kalam memang. Biasa ambil makasabah nakala minallah. As-sariq was-sariqah. Mana laki-laki dan perempuan yang mencuri maka Pak tahu idea. Potong tangan mana? Ni. Yad sini. Imam Malik ada dia tangan kat sini maka tayamum buat sini. Imam Malik punya hujah. Ya, benda ni ikhtilaflah. Mazhab Syafi'i kias. Jadi kalau kita kata kita tayamum sampai ke siku, itu kiasan alal wudu. Kita kias pada wudu sampai basuh sampai siku, tayamum pun sampai situ juga. Jadi pertama terletak tangan itu kan. Kita tarik tiba sini pusing. Tangan ni naik atas ni. Sebab tadi dia dalam sini tak kena ni. Ya, dia bila pusing balik, yang ni naik atas. Bawa dia sempurna. Begitulah sebelah ni. Jangan ambil tepung gonyol-gonyol macam tu ya. Ya, kena tu cara dia tu. Kemudian salat tasbih. Macam ni boleh, macam ni boleh. Ya, kita mengatakan.